Okey, cikgu sambung balik. Tadi video cikgu tu stop dengan tiba-tiba. Mungkin sebab tak cukup storage. Jadi cikgu kena delete dulu. Baru boleh sambung balik. Okey. Jadi tadi yang kita stop ni sel elektrolisis. Jadi nak jawab soalan ni, awak tengoklah ada bateri ni kan. Ada bateri maksudnya sel elektrolisis. Lepas tu senaraikan ion apa. Dia claim Adida. So ada K, ada I. Lepas tu sebab dia larutan kan, ada H dan OH. So ada 4 ion. Lepas tu tengok pula dia cair ke pekat. Yang ni dia cakap dia pekat. Kalau kadang-kadang dia bagi kepekatan. Contohnya dia cakap kalium iodida 1.0 mol per desimeter padu. Maksudnya pekat lah tu. Kalau bermula dengan 1 ni, 1, 2, 3 tu pekat lah. Kalau cair biasanya 0.05 ke 0.01 ke. Nilai dia. Tu cair. Okey, lepas tu kalau elektrolisis ni biasanya dia akan tanya apa berlaku di anod, apa berlaku di katod. Okey, so macam itulah soalannya ni. Dia katakan terangkan tindak balas yang berlaku di anod dan katod. Lepas tu dia nak ada 5 benda. 5 soalan dia tanya pada anod dan juga katod. Jadi 10 markah. Maknanya di anod tu 5 markah, di katod pun 5 markah juga. So boleh asing lah. Ceritalah di anod dulu ke, di katod dulu ke, tak kisahlah. Okey. Lepas tu di anod tadi, di anod yang panjang ni kan, bateri yang gambar panjang ni anod, yang gambar pendek ni ketok kan. Kita kata ketok tu pendek. So yang panjang ni anod, lepas tu yang panjang ni pun positif. Terminal positif. Okey, so jadi ni adalah terminal positif kan, anod ni. Jadi yang akan tertarik pada dia ialah ion-ion yang negatif. Negatif akan pergi pada positif kan. Ni elektrod positif. So yang tertarik pada dia ion negatif. Ion negatif apa? Ada I dan juga ada OH. Kan? So ada 2. So OH dan I ni akan tertarik pada siapa? Anod. So ingat. Anod, anion akan tertarik. I dan OH ni. I dan OH ni ion yang bercas negatif. Kan? Yang bercas negatif kita panggil anion. Anion akan pergi ke anod. Ingat, anion, anod. Dia memang sabit gitu. Anion, anod. Lepas tu, kalaulah larutan tu cair, kita akan pilih inod yang lebih negatif. Lebih negatif ni huruf N. Kan? Huruf N. Pilih inod yang nilai inod yang lebih negatif. Lepas tu yang pergi pun anion. Dia pergi pula pada anod. Semua huruf N ni. Anod, anion yang lebih negatif. Jadi I dengan OH ni, kalau awak tengok. I, mana I? Okey, ni I. Okey, I ni lepas tu 0.54. Lepas tu ni OH. OH 0.4. Dua-dua ni positif. Alhamdulillah. Okey, yang lebih negatif maksudnya nilai positif dia lebih kecil lah kan. Yang ni 0.5, yang ni 0.4. Maksudnya 0.4 ni adalah lebih negatif. Maksudnya kita boleh pilih OH lah sebenarnya kan, sebab dia kena pilih yang lebih negatif. Tapi kita tak pilih OH sebab larutan ni larutan yang pekat kan. Kalau pekat, automatik kita akan pilih yang satu lagi ni. Yang I ni. Yang halida ni. Halida ni iodida, klorida, bromida. Halida lah kita panggil. Okey, so kita tak nak pilih OH ni. Walaupun dia lebih negatif. Kita akan pilih yang satu lagi. So jawapan dia I. Iodida. Ion iodida. Okey, so sini 1 markah. Lepas tu, dia tanya pula, kenapa kita pilih ion tu? Kerana ion ni lebih pekat lah. Sebab dia guna kalium iodida pekat kan. Kerana ion iodida lebih pekat. Ataupun kerana kepekatan ion iodida lebih tinggi daripada ion OH. Okey, so ni markah kedua. Lepas tu dia kata setengah persamaan. Okey, setengah persamaan ni awak pilih lah. Awak tulis dululah ion ni. Ion ni I ni kan. Buatlah I negatif. Lepas tu buat anak panah. Lepas tu dia ni cas, dia ni ion kan. So ion ni akan bila dah dinyah cas, kita buang cas dia ni, dia akan jadi neutral. So awak kena ramal lah hasil dia. Oh, maksudnya ion iodida nak jadi apa? Iodin lah. Ni larutan iodin lah. Dia akan jadi larutan iodin. So buatlah I 2.
Okey, so daripada I negatif jadi I minus jadi I2. Okey, awak tulis ni dulu. Contoh, okey, I nak jadi I2. Lepas tu bila setengah persamaan mesti kena ada buat tambah elektron ni kan. Tapi tak tahu nak tulis belah kiri ke belah kanan. Kalau elektrolisis, di anod akan berlaku pengoksidaan. Okey, di anod akan berlaku pengoksidaan, maknanya akan menderma elektron. Kalau derma, kena tulis apa? Tulis tambah tu belah mana? Cik kata derma, tulis tambah tu belah kanan kan? Kalau terima, baru buat sini, belah kiri. Okey, derma automatik tulis belah kanan. Okey, so buat tambah. Buatlah tambah elektron. Tapi nak tambah berapa tak tahu kan? Okey, so buat I2, bila I2 ni nak seimbang, kena buat 2 kat sini. So 2 kat sini ni dah jadi 2 negatif ni kan. Jadi dia kena buang 2 elektron. So ni 2 elektron. So kena ada 2. Ni baru betul. Okey, siap dah ni. Ni persamaan setengah. Lepas tu pemerhatian. Bila I2 terhasil, maksudnya awak akan nampak I2 ni larutan iodin. Dia berwarna perang. Jadi awak akan nampak larutan perang kat sini. So jawapan dia larutan perang terhasil. Larutan perang tu maksud dia larutan iodin lah. Ni hasil kan. Maksudnya hasil di anod adalah larutan iodin. Nama dia. Okey, cukup 5 markah. Lepas tu buat katod pula. Okey, di katod, ion apa yang pergi? Di katod ialah kation kan. Samalah. Kation pergi ke katod. Lepas tu kita akan pilih, kalau anion tadi kita pilih inod yang lebih negatif. Kalau di katod kita pilih inod yang lebih positif pula. Terbalik. So katod, kation, inod positif. So awak cari K dengan H. Mana K? Okey, K. Lepas tu H, mana H? Okey, H kat sini. H kosong. K berapa? Negatif 2.92. So, siapa yang lebih positif? Yang kosong ni lah kan? Sebab ini negatif. Okey, so kita akan pilih H ni. Sebab nilai dia adalah lebih positif. So, H ni yang akan terpilih. So, kita pilih dia untuk dinyah cas. Kita nak buang cas dia sekejap lagi ni. Okey, so kita senaraikan dulu. Ion apa yang terpilih? Ion hidrogen. 1 markah. Lepas tu dia suruh bagi sebab kan? Kenapa kita pilih dia? Cakaplah, kita pilih tadi sebab nilai inod ni yang lebih positif ni. Kerana nilai inod ion hidrogen adalah lebih positif daripada nilai inod ion kalium. So sini 1 markah. 2 dah. Okey, lepas tu kita nak buat persamaan setengah. Persamaan setengah tadi H ni kita nak nyah cas dia. Kita nak buang kan. Cas tak nak jadi cas lah. Kita nak jadikan dia neutral. Okey, so awak fikir, maksudnya ion hidrogen dia akan jadi apa ya? Kalau dah neutral, dia akan jadi gas lah. Gas hidrogen. Okey, kata awak tak tahu dulu, tak tahu lagi nak buat. Ni pun tambah ni. Awak buat H plus. Buat dulu anak panah jadi H2. Nak fikir ni, nak buat kat mana? Nak buat tambah elektron ni. Kat kiri ke kat kanan? Okey, so di katod akan berlaku penurunan. Di anod pengoksidaan kan. So di katod penurunan, maksudnya dia akan terima elektron. Ataupun kata awak tak ingat lah masa ni kan, mari blank, tak tahulah pengoksidaan ke penurunan ke. Okey, awak nampak 2H plus ni kan, dia ada plus kat sini, buat juga plus kat sini. Kalau kat sini I ni negatif sini, tak boleh buat plus sini, tak logik. Yang ni awak plus belah sini. Okey, yang ni sebab dia ada plus dah 2H plus, tambah juga buat satu lagi positif, buat tambah pula sini. Okey, lepas tu buatlah elektron. Elektron dulu, buat elektron. Jadi H2 tadi kan. Jadi kata ni H2. Kena letak 2 lah depan H ni. Letak 2 sini. So bila ada 2H plus, kena tambah 2 elektron. Barulah seimbang kan, letak 2 kat sini. Okey, alhamdulillah. Lepas tu pemerhatian dia, hidrogen ni, gas ni tak ada warna kan, tapi dia keluar blue-blue tu lah. Dekat sini akan keluar blue gelembung. So gelembung gas tidak berwarna, tak ada warna kan hidrogen ni. Gelembung gas tidak berwarna, terbebas ataupun terhasil. Okey, so hasil dia ialah gas hidrogen. So dapat sini sel elektrolisis ni 10 markah. Yang tadi sel kimia tadi pun 10 markah juga.
Cukuplah untuk tajuk ni. Sel kimia dan sel elektrolisis ni jumlah dia 20 markah. Cuba kutip sebanyak mungkin markah. Kan?